Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey kelas, kita dah habis bahagian pembahagian falsafah lah. Kita dah tahu tentang falsafah, tentang macam mana ilmu falsafah ni aliran dia dan juga pendekatan falsafah. Lepas tu kita dah belajar tentang falsafah Islam. Okey, dah settle lah berkenaan dengan pengenalan macam mana falsafah ini kita gunakan dia dalam kehidupan kita seharian. Okey, jadi dekat dalam pembahagian tu kita ada jumpa satu perkara yang penting dekat dalam falsafah, iaitu akal kan. Akal ni sebagai medium untuk kita berfikir. Jadi apabila kita bercakap tentang akal, dia adalah bersangkutan dengan rasional. Jadi apabila kita bercakap tentang rasional, apa sahaja yang bersangkut dengan pemikiran manusia, apabila kita kaitkan dengan falsafah, dia mestilah logik. Okey, jadi tajuk hari ini kita akan bercerita tentang logik dan metodologi berfikir. Macam mana logik ini membawa kepada satu pemikiran yang benar, satu cara yang kita gunakan untuk kita mendapatkan hakikat melalui falsafah lah. Jadi kita akan berbicara tentang logik dan macam mana metodologi kita nak berfikir untuk mencapai kepada hakikat dan juga kebenaran. Okey, jadi minggu ni kita pergi slide kedua. Kita akan tahu tentang definisi logik, apa itu logik, dan juga kepentingan ilmu logik. Apa yang kita nak, apa yang ilmu logik ni akan membawa kepada kehidupan kita. Dan juga kita akan belajar tentang kedudukan logik dari sudut klasifikasi ilmu. Kan, daripada epistemologi, dia ada klasifikasi ilmu dia lah. Ilmu ini terbahagi kepada macam-macam cabang. Jadi macam mana logik ini dia berperanan dekat dalam cabang-cabang ilmu tersebut. Dan juga kita akan belajar tentang kategori logik berdasarkan metodologi, macam mana kategori-kategori logik. Lepas tu kita akan belajar tentang huraian, metod didaksi dan juga silogisma. Kalau kita cakap tentang logik, dia akan terbahagi kepada didaksi dan juga silogisma. Nanti kita akan kenal lah apa itu didaksi dan juga silogisma. Okay, kita pergi kepada slide ketiga, iaitu definisi logik. Kita pergi kepada etimologi dia. Perkataan logik itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani. Logos bermaksud kalimah, diskusi, akal, peraturan dan juga takkul. Okey, logik dari sudut bahasa didefinisikan sebagai kata-kata yang benar ataupun pemikiran yang benar. Apa sahaja yang benar, maksudnya dia adalah berkait dengan logik. Apabila orang menggunakan logik dia akan berkata dengan perkataan yang benar. Apabila orang menggunakan logik dia akan berfikir secara benar. Okey, kalau orang berfikir secara tidak benar tu kita panggil tidak logik lah. Kan, perkara-perkara yang tidak masuk akal kita panggil kan, kalau tidak logik tu. Okey, daripada sudut terminologinya, logik ini adalah cabang falsafah dalam kategori apa? Aksiologi. Kan, kita dah tengok kategori-kategori hari tu. Ada satu kategori namanya aksiologi, yang di bawahnya ada logik, etika dan juga estetika. Jadi logik adalah salah satu cabang di bawah aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penakkulan yang betul atau benar dan menarik kesimpulan yang tepat dan yakin. Ini adalah dia punya pengertian. Pengertian dia pun kita dah faham dah. Logik ni dia nak membawa kepada satu kesimpulan. Maksudnya apabila kita berfikir dengan cara yang benar, dengan cara yang betul, dan juga kita kumpulkan semua penyataan yang benar, membawa kepada satu kesimpulan yang tepat dan juga yakin. Jadi menurut Aristotle, logik ini merupakan asas segala ilmu. Kan, kalau kita nak tengok ilmu lah. Ilmu ni kita nak tahu tentang perkara yang benar. Ilmu ni untuk membawa kepada kehidupan yang betul, yang sejahtera, yang baik. Jadi sebab itulah logik ini menjadi asas kepada semua ilmu pengetahuan tu. Itu kata Aristotle. Okey, terus kepada slide yang seterusnya, kita pergi kepada kepentingan ilmu logik. Kenapa ilmu logik ni penting? Kan dalam falsafah sendiri, kenapa logik itu penting? Okey, jadi yang pertama dia adalah untuk melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Kat sini kita boleh nampak kita ada akal, tapi kita perlu ada cara ataupun metodologi untuk menggunakan akal tersebut. Jadi kita tak boleh nak gunakan akal kita tu suka-suka hati kita je. Jadi logik inilah yang berperanan untuk membuatkan kita berfikir menggunakan metodologi yang betul. Metodologi itu kaedah lah, kaedah berfikir yang betul. Jadi melalui logik ini kita akan tahu macam mana cara berfikir. Berfikir pun ada cara dia. Tak boleh main fikir je. Jadi logik inilah dia punya asas
asas kepada untuk kita mendapatkan cara berfikir yang betul. Jadi melalui logik ini juga kita akan dapat latih kita punya akal, kita dapat didik dia. Lepas tu kita akan gunakan akal itu, kita menggunakan potensi dia semaksimumnya untuk kita mencapai kepada sesuatu kebenaran, sesuatu puncak keilmuan. Jadi logik inilah adalah asasnya. Itu pentingnya logik ni dalam kehidupan kita, supaya kita dapat berfikir dengan cara yang betul ataupun metodologi yang betul, dan juga mengembangkan potensi akal tu. Jadi akal tu tidak disia-siakan. Potensi dia tu kita gunakan dia melalui logik ini. Itu adalah kepentingan yang pertama. Yang kedua, membezakan proses berfikir yang benar daripada yang salah. Apabila kita ada logik ni, kita akan pisahkan daripada benda-benda yang tidak betul lah maksudnya. Jadi dengan logik ni kita akan dapat satu perkara yang benar sahaja dekat dalam kepala kita, dalam otak kita. Jadi kita akan menafikan perkara-perkara yang salah. Jadi kita akan dapat satu kesimpulan yang benar melalui logik tu. Jadi itu adalah kepentingan logik, untuk kita dapat bezakan antara baik dan juga buruk. Kalau kita tengok kanak-kanak kan, dia masih belum ada logik dia. Kalau kita tengok dia jalan, lepas tu dia jumpa benda kotor, dia pun masukkan dalam mulut. Masih logik dia masih belum sampai lagi. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita ada cara dan juga metodologi berfikir yang betul. Kita tahu dah, kalau kita ambil makanan dekat lantai tu, yang entah bila, tahun bila tu, kita masukkan dalam mulut, nanti jadi kuman. Jadi benda tu membuatkan logik kita berfikir bahawa makanan dekat lantai tu adalah kotor. Jadi kita tak akan buat benda tu. Jadi dia akan menghalang diri kita daripada berfikir dengan cara yang salah dan melakukan perkara yang salah. Kalau kita tengok kanak-kanak, dia masih belum ada logik ini. Tapi seiring dengan waktu dia, seiring dengan perkembangan dia, dia akan menggilap potensi akal dia, menghasilkan kepada logik yang benar. Itu dah sampai kepada dia remaja dan dewasa, dia mampu membezakan antara baik dan buruk. Jadi besar sangat peranan ilmu logik ni dalam kehidupan kita. Okey, yang ketiga, berdasarkan perkara-perkara yang dikajinya, jelas bahawa ilmu logik merupakan satu seni dan kerangka berfikir yang membolehkan manusia berfikir dengan betul, kemas dan teratur. Jadi logik ini sendiri, dia adalah satu disiplin ilmu. Maksudnya dia adalah satu program pemikiran. Maksudnya kita boleh melalui logik ini, dia adalah kerangka yang bersistem. Dia bukannya cara yang sewenang-wenangnya lah kita boleh berfikir apa. Jadi dia ada cara dia membuat kesimpulan, cara dia membawa kepada kefahaman. Dia ada cara dia, dan cara ini dikeluarkan oleh ahli falsafah untuk kita memahami. Untuk kita memahami melalui persamaan, melalui perbezaan. Jadi kita akan, pada hujungnya, kita akan dapat tahu bahawa logik ini adalah salah satu cara ataupun metodologi untuk membawa kepada kebenaran ataupun kita menjumpai hakikat. Dia membawa kepada kesimpulan untuk mengenalkan kita dan membezakan kita daripada kesalahan berfikir, kesalahan bercakap dan sebagainya. Kalau kita tengok orang, dia tidak ada kewarasan, dia tidak akan bercakap benda-benda yang logik, benda-benda yang elok. Kalau kita jumpa orang yang memang dah tak waras kan, dia bercakap je. Jadi itu tak ada logik, dia tidak ada. Kalau kita orang yang waras, orang yang boleh berfikir dengan baik, jadi kita akan bercakap benda-benda yang benar, benda-benda yang betul, hakikat, kebenaran sahaja. Sama juga dengan apa yang kita fikirkan. Kalau kita menggunakan logik kita akan berfikir benda-benda yang betul sahaja. Jadi logik ini mampu membezakan pemikiran kita daripada perkara yang salah. Dan dia sampaikan kita bercakap pun, kita hanya bercakap benda-benda yang betul sahaja, hakikat dan sebagainya. Jadi kita tengok logik ini berada di bawah kategori falsafah. Kategori falsafah yang dinamakan aksiologi. Di bawah kategori falsafah ada 3 perkara: ontologi, epistemologi dan juga aksiologi. Jadi logik ini berada di bawah aksiologi dalam falsafah nilai. Kita belajar aksiologi itu adalah nilai, epistemologi itu adalah tentang pengetahuan, ontologi itu pula adalah tentang perkara-perkara yang wujud. Jadi logik ini berada di bawah teori nilai, berada di bawah falsafah yang berkenaan dengan nilai kita. Jadi logik itu termasuk dalam satu perkara yang berkaitan dengan nilai. Jadi falsafah Islam menggunakan istilah mantik.
Ini yang dikenali sebagai logik. Okey, jadi tokoh-tokoh falsafah Islam dia berpendapat dari segi status epistemologinya, ilmu logik hendaklah dianggap sebagai ilmu alat. Maksudnya dia menganggap dalam mantik ini, dalam logik ini adalah satu alat untuk kita berfikir. Tapi dia bukan semata-mata alat yang biasa, tapi dia adalah dia adalah alat yang sangat istimewa. Sebab apa? Sebab dia ada cara untuk kita menggilap kita punya potensi akal. Kita adalah cara untuk kita mengenali kebenaran, kita mengetahui hakikat. Jadi kita menggunakan akal kita. Sebab manusia ini dilahirkan dengan satu keistimewaan yang sangat besar, iaitu akal fikiran. Akal itu yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain dekat muka bumi ni. Jadi apabila kita ada ilmu logik ni yang digunakan sebagai ilmu alat, jadi ilmu alat ni dianggap sangat istimewa. Dia bukan semata-mata ilmu alat yang biasa. Jadi itulah kata menurut menurut tokoh-tokoh falsafah dalam Islam. Dengan kata lain, ilmu logik ataupun mantik ini boleh menjadi alat untuk memahami semua ilmu. Kenapa dia istimewa? Sebab dia menggunakan satu organ yang sangat istimewa pada manusia, iaitu akal, yang membezakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebab itulah dia istimewa. Dan lagi satu, dia membawa kita kepada kebenaran. Dan juga dia adalah satu ilmu alat untuk kita memahami semua ilmu. Jadi daripada satu ilmu, iaitu ilmu logik, akan membawa kepada pemahaman kepada semua ilmu. Jadi betapa ilmu alat ini adalah satu ilmu yang sangat istimewa pada pandangan ahli falsafah dalam Islam. Okey, kita terus kepada kategori ilmu dalam slide yang seterusnya. Ya, kategori logik ini daripada sudut metodologinya ataupun kaedahnya, dia terbahagi kepada dua. Kita ada logik klasik dan juga kita ada logik moden. Macam mana logik klasik ni yang digunakan oleh orang-orang terdahulu, ahli-ahli falsafah yang lama, kan, klasik dengan namanya klasik, iaitu orang terdahulu. Dan juga ada juga logik moden. Macam mana logik ini yang dikenalkan selepas zaman baharu, iaitu dikenali sebagai logik moden. Okey, kita pergi kepada logik klasik dulu. Yang pertama, logik klasik ini terkenal dengan metod didaksi dan juga silogisma. Apabila kita bercakap tentang logik klasik ini, dia tidak akan lari daripada dua perkara ini, iaitu didaksi dan juga silogisma. Apa benda dua perkara ni, kita akan tahu selepas ini. Jadi kalau kita bercakap tentang klasik saja, dia tidak lari. Ada didaksi, ada silogisma. Kenapa logik ini dipanggil logik klasik adalah disebabkan logik klasik ini, cara untuk berfikir ini telah diperkenalkan oleh falsafah-falsafah Yunani. Kan, falsafah yang terdahulu lagi, lama. Jadi dia dipelopori oleh Socrates, Plato dan juga Aristotle. Jadi sebab itulah dipanggil sebagai logik klasik. Okey. Penakkulan logik klasik memfokus kepada metod didaksi dan silogisma sebagai asas metodologi. Ia bersifat teori yang benar, bukan praktikal. Jadi apabila kita bercakap tentang logik klasik, dia adalah bersifat teori. Dia bukan praktikal. Jadi dia adalah salah satu cara berfikir melalui metodologi didaksi dan juga silogisma yang bersifat teori. Okey, kita jelas. Kita terus kepada slide yang seterusnya, iaitu huraianlah antara didaksi dan juga silogisma. Apa benda didaksi ni? Apa benda silogisma ni? Kita pergi kepada didaksi. Didaksi ni apa? Didaksi ini adalah satu metod yang terhasil daripada kajian terhadap seluruh objek dan membuat kesimpulan secara khusus. Kan, kita tengok satu perkara, kita tengok dia secara menyeluruh, lepas tu kita membawa kepada satu kesimpulan kepada perkara yang kita tengok tu. Kita tengok, kita lihat, kita hayati, kita analisis melalui sesuatu perkara, dan dia menghasilkan satu kesimpulan yang khusus. Okey, contoh dia. Contoh dia nak bagi jelas. Pengkaji yang membuat kajian terhadap sesebuah bilik darjah untuk mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya boleh membaca atau tidak. Kita tengok seorang pengkaji, dia datang dekat satu bilik darjah. Macam mana dia nak tahu orang dekat dalam kelas ni boleh membaca ataupun tidak? Dia nak menggunakan kaedah didaksi ini, metod didaksi ni macam mana? Jadi pengkaji itu dia buat macam mana? Dia menyelidiki semua pelajar dalam kelas tersebut dan mendapatinya setiap orang dapat membaca dengan baik. Kan, kita nak tahu dalam satu kelas tu boleh baca ke tak boleh baca. Jadi macam mana cara dia? Kita menggunakan metod didaksi ni. Kita tengok satu. Kan, macam ustazah buat exam lah dekat korang. Korang faham ke tak ni? Apa yang ustazah ajar ni?
Jadi ustazah pun buat kuis. Lepas tu ustazah pun tengok semua orang boleh jawab. Okey, semua betul jawab kat Kahoot. Jadi semua orang, ustazah pun membawa kepada satu kesimpulan. Semua orang faham apa yang ustazah ajar dalam kelas. Itu juga macam pengkaji ni. Jadi dia pun cek satu. Dia cek secara umum. Semua budak dia cek. Akhirnya membawa kepada satu kesimpulan khusus, iaitu semua pelajar dalam kelas ini boleh membaca. Jadi keputusan bahawa semua pelajar di kelas tersebut boleh membaca dengan baik. Namun keputusan ini hanyalah khusus untuk kelas tersebut sahaja. Kan kita tengok didaksi ni, dia perlukan satu cara yang satu cara yang gigih lah untuk kita dapat satu-satu kesimpulan tu. Kita kena cek semua sekali, membawa satu kepada kesimpulan khusus, iaitu kelas tu sahaja boleh membaca. Macam mana pula dengan kelas sebelahnya? Macam mana pula dengan murid-murid lainnya? Jadi didaksi ini terbatas, dan dia juga memerlukan usaha yang besar, sebab dia perlu membuat satu pantauan ataupun satu corak pemikiran yang besar. Dia punya skala dia yang pemerhatian yang luas. Okey, itu adalah didaksi. Tapi walaupun dia method dia macam tu, dia membawa kepada satu kesimpulan yang tepat, yang jitu. Jadi kita dah cek seorang-seorang. Kan? Jadi tak adalah orang yang tertinggal untuk tidak tahu membaca. Kan? Kalau kita cek sesetengah je, macam mana kita nak membuat kesimpulan bahawa semua pelajar di kelas itu boleh membaca? Jadi didaksi ini, dia method dia menyeluruh. Dia besar, berskala besar. Okey. Kita pergi kepada silogisma pula. Silogisma ini apa? Okey, silogisma ni berasal dari kata bahasa Yunani juga yang bermaksud konklusi. Kita membawa kepada satu kesimpulan. Dia ada metodologi, cara kita berfikir yang membawa kepada satu kesimpulan berkenaan dengan apa yang kita kaji itu tadi. Okey, jadi ia termasuk dalam kategori penakkulan didaksi yang terdiri dari dua premis dan diakhiri dengan kesimpulan. Okey, dia mesti ada dua perkara. Dua perkara ini saling bersangkutan, dan dia juga membawa dua fakta yang berbeza, membawa kepada satu kesimpulan yang dapat difahami dan juga diterima pakai oleh kewarasan akal kita dan juga rasional akal kita. Okey, jadi dia tidak berbeza dengan metod didaksi, bahawa hasil penarikan kesimpulan dalam kajian silogisma adalah kesimpulan khusus dibuat daripada pernyataan umum. Maksudnya dia ada dua perkara. Kita bayangkan ada A, ada B, membawa kepada kesimpulan C. Dia saling berkait dan membawa kepada satu pernyataan yang khusus kepada satu-satu perkara. Semestinya pernyataan umum adalah berbentuk a priori. Nanti kita tengok macam mana. Okey, jadi metod silogisma ataupun al-qiyas, dekat dalam bahasa Arabnya kita panggil al-qiyas. Al-qiyas ni dalam perundangan syariah kita gunakan dia sebagai salah satu menentukan hukum. Jadi macam mana kita tengok logik ini boleh menentukan hukum hakam. Besar kan peranan logik ni. Okey, jadi dia adalah mengikut formula yang sama. Kalau dekat dalam agama Islam ataupun dekat dalam corak pemikiran Arab, kita ada qiyas. Ataupun kalau dalam bahasa falsafahnya kita panggil silogisma. Dia adalah dua perkara yang sama. Silogisma adalah versi Yunani, manakala al-qiyas itu adalah versi Islam. Kalau kamu pernah ada latar belakang tentang pendidikan Islam dan sebagainya, kamu akan tahulah al-qiyas tu macam mana. Macam mana al-qiyas ini berperanan sebagai salah satu sumber kepada hukum hakam dekat dalam Islam. Jadi sebab dekat dalam Islam ini uniknya, kita menerima pemikiran akal manusia sebagai salah satu penentu hukum. Jadi kita boleh tahu melalui al-qiyas ini, kita boleh tahu sesuatu perkara itu haram, sesuatu perkara itu halal, satu perkara itu tidak boleh dibenarkan. Bermakna akal itu berperanan sangat penting dalam penentuan hukum dalam Islam. Okey. Nanti kita akan tahulah premis-premis ni macam mana silogisma ini berfungsi. Okay, kita terus kepada slide ke seterusnya. Ini contoh penghujahan silogisma. Ni contoh dia. Yang pertama kita ada formula dia. Yang pertama kita ada premis. Dia ada premis major. Premis major ni adalah salah satu pernyataan umum. Salah satu pernyataan yang umum lah, bersifat umum, iaitu dalam bahasa Arabnya kita panggil muqaddimah kubra. Okey, muqaddimah kubra itu pernyataan yang bersifat umum pertama. Okey, kita ada premis kedua. Premis keduanya adalah premis minor. Dia benda yang kecil yang dapat kita fahami daripada pernyataan umum tu. Nanti kita akan tengok relate dia. Okey, dalam bahasa Islamnya kita panggil muqaddimah sughra. Benda yang relate kepada muqaddimah kubra itu tadi, tetapi dia bersifat kecil, berskala kecil. Okey, dan premis ketiga itu menghasilkan kesimpulan.
ataupun natijah kita panggil. Daripada premis pertama, pertama yang dipanggil major itu, kesimpulan secara keseluruhan, dia ada juga premis minor yang terdiri daripada premis pertama tadi. Dia mesti part of, dia mesti ada kaitan. Jadi akan membawa kepada natijah ataupun kesimpulan. Okey, jadi syarat utama penghujaan silogisma ni apa? Dia ada syarat dia lah. Jadi premis utama adalah pernyataan a priori untuk mendapat kesimpulan yang benar. Jika semua premis adalah benar, maka penghujaan adalah sah. Jadi untuk mendapatkan satu penghujaan yang benar, di akhirnya kita mesti memasukkan hujahan-hujahan yang benar di dalam setiap premis. Premis 1 mesti benar, premis 2 mesti benar, membawa kepada premis ketiga ataupun natijah yang benar. Okey, contoh, kita pergi kepada contoh yang pertama. Premis 1, semua manusia mati. Kita nampak kan pernyataan dia tu bersifat umum, bersifat menyeluruh. Okey, premis kedua, Socrates manusia. Dia mesti ada part of daripada atas tu, pernyataan umum yang atas tu, yang premis kedua tu mesti sebahagian daripada pernyataan tersebut. Kan, manusia. Tadi kita cakap tentang semua manusia mati, premis kedua itu Socrates manusia. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat? Kesimpulan yang kita dapat bahawa Socrates mati sebab Socrates itu manusia. Kan, apabila semua manusia mati, Socrates juga akan mati. Itu adalah contoh penghujahan silogisma. Macam mana kita membawa kepada satu kesimpulan ataupun natijah yang dapat difahami dan dapat dipersetujui melalui dua kenyataan umum. Dua kenyataan, yang pertama umum, yang kedua khusus, membawa kepada kesimpulan yang khusus. Okey, contohnya ini dekat dalam perundangan Islam. Ni Ustazah bagi tahu, Ustazah cerita tadi kan, macam mana logik ini membawa kepada perundangan Islam, hukum hakam, macam mana menentukan halal, haram kepada sesuatu perkara. Ini contoh dia Al-Qiyas. Yang pertama, premis pertama, semua yang memabukkan haram. Kan, dekat dalam Islam, apa sahaja perkara yang memabukkan itu haram. Sebab apa? Sebab apabila hilangnya kewarasan, itu akan menjadikan sesuatu akal kita tu tidak dapat berfungsi lagi. Jadi semua yang memabukkan itu haram. Apa yang memabukkan? Boleh kita cakap kan, ada arak mabuk, dadah mabuk, kan. Jadi premis pertama, semua yang memabukkan adalah haram. Yang kedua, arak itu memabukkan. Jadi kesimpulan dia apa? Arak haram. Sama juga kalau kita cakap yang kedua tu, kita tukar arak memabukkan, kita tukar arak itu kepada dadah memabukkan. Jadi kesimpulannya dadah itu haram. Sama je, tak kira lah letak arak ke kat situ, dekat premis kedua tu arak memabukkan ke, ataupun contoh ada minuman lain tapi memabukkan. Jadi akhirnya kesimpulan dia adalah minuman tersebut adalah haram. Okey, jelas Jadi logik ini adalah metodologi untuk membawa kepada satu kesimpulan yang dapat difahami oleh akal kita. Okey, terus kepada keistimewaan kajian didaksi mengikut perspektif Islam. Macam mana kita nak tahu kepentingan ataupun keistimewaan kajian didaksi ini? Okey, penakkulan dalam metod didaktif adalah kajian sempurna dan menghasilkan perumusan yang benar dan meyakinkan. Justru itu tokoh-tokoh ilmuwan Islam menggunakan metod ini dan disesuaikan dalam metod Al-Qiyas dan digunakan dalam ilmu usul fiqh dalam menangani kes-kes yang baru muncul yang tidak didapati dalil dalam Al-Quran. Kenapa dia istimewa? Kenapa kita perlu tahu tentang didaksi ini? Kenapa kita kena tahu tentang silogisma ni? Supaya kan kita tahu agama Islam tu dia bersifat menyeluruh, dan juga apabila kita bercakap tentang Islam, dia adalah satu panduan yang telah diberikan oleh Allah sehingga ke hari akhirat. Tapi peredaran manusia, perkembangan manusia, dia menghasilkan perkara-perkara ataupun fenomena-fenomena yang baru yang perlu kita atasi. Macam contohnya, kalau zaman dulu kita mungkin tak ada dadah kan, tapi ada arak. Jadi bila ada kemunculan dadah-dadah baru, macam mana kita nak menentukan hukum? Inilah menggunakan kias ini. Apabila satu perkara itu memabukkan, maka dia adalah haram. Jadi itu pentingnya, istimewanya silogisma ataupun didaksi ini dekat dalam perundangan Islam, dan juga untuk meraihkan perubahan manusia, kehidupan kita yang yang sentiasa berkembang, sentiasa ada perkara-perkara baru dalam kehidupan. Jadi menggunakan logik ini akan membawa kepada satu kesimpulan yang mampu mengatasi apa perkara yang tidak ada dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis tentang keharaman ataupun kehalalan satu perkara itu,
apabila kita menggunakan logik ini ataupun kita menggunakan didaksi ini, kita akan dapat kepada kesimpulan yang menyelesaikan masalah kita. Jadi kita tak boleh nak elak manusia ini berkembang. Hidup dia sentiasa berubah. Zaman ini berubah, kan? Macam sekarang zaman dah makin canggih, dah ada benda yang tak ada dulu. Kalau kita tengok masa zaman Nabi pun, mana ada internet, mana ada apa. Jadi macam mana kita nak keluarkan satu-satu hukum? Macam mana kita nak keluarkan satu-satu panduan kepada umat Islam pada zaman hari ini kalau tanpa pemikiran logik ini, kalau tanpa kaedah berfikir melalui didaksi dan juga silogisma ini. Jadi itulah peranan Al-Qiyas itu sangat besar. Sangat besar dekat dalam perundangan Islam, sangat besar untuk kita manage kehidupan kita yang sentiasa berubah dan juga berkembang. Jadi kamu boleh faham keistimewaan ini menurut perspektif Islam. Ya, kita terus kepada logik moden. Okey, logik moden ni apa? Dia terkenal dengan metod induksi yang lebih mendekati kajian sains dan juga eksperimental. Okey, dia lebih berfakta lah kita cakap. Yang kalau tadi dia bersifat teori. Kan? Okay, macam mana logik moden ini pula? Dia digelar sebagai logik moden kerana ia muncul di zaman moden, era sains, dengan metod induksi sebagai metodologi asas. Kalau tadi kita ada didaksi, sekarang kita ada induksi. Apa itu induksi? Okey, penakkulan secara induksi dimulai daripada kes-kes khusus hingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum. Kalau tadi kita berdasarkan kenyataan umum membawa kepada kesimpulan khusus. Kalau yang sekarang moden, kita terbalikkan dia. Kita terbalikkan dia daripada pernyataan khusus membawa kepada kesimpulan secara umum. Okey, metod kajian induksi adalah dalam bentuk mengkaji sebahagian fakta atau sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji, kemudian penakkulan kesimpulan dibuat secara menyeluruh dengan meliputi objek yang dikaji atau tidak dikaji. Okey, jadi kita tengok tadi kita membawa daripada umum membawa kepada kesimpulan khusus. Sekarang daripada perkara yang khusus ataupun tertentu ataupun kita panggil dia persampelan, kan, sampel ataupun contoh tertentu membawa kepada kesimpulan umum. Itu yang beza dia antara logik moden dan juga logik klasik. Jadi metod ini adalah berasaskan empirical study atau dalam bentuk a posteriori. Dia kalau yang tadi umum, kalau yang ni dia lebih kepada khusus. Kita panggil dia empirical. Benda yang kita kaji di lapangan, kita kaji melalui sampel tertentu membawa kepada satu kesimpulan umum. Okey, kalau tadi kita ada didaksi, sekarang kita ada induksi. Apa tu induksi? Okey, kajian induksi mempunyai pelbagai metod penyelidikan. Antaranya ialah, kalau kita tengok kan, induksi ni banyak dipakai oleh sekarang lah pemikir-pemikir, sarjana-sarjana yang ada sekarang. Kalau kamu belajar tinggi nanti pun kamu akan tahu yang kajian-kajian hanyalah berasas kepada logik moden ini, iaitu kaedah induksi ini. Okey, contohnya kita akan ada soal selidik, kan. Soal selidik kita buat tanya-tanya yang kita tik-tik-tik tu, kan, dekat Google Form apa semua tu, kan, ada soal selidik tu. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, tu melalui soal selidik. Dan juga ada kaedah tinjauan melalui survey. Kita survey, contohnya kat dalam satu kelas tu kita nak tahu sesuatu, kita pun survey. Kita pun letak poll contohnya. Itu adalah kaedah survey. Dan juga pengamatan, pemerhatian pun boleh jadi salah satu untuk kita memahami sesuatu perkara secara umumnya, secara keseluruhannya. Dan juga boleh jadi melalui temu duga. Temu duga kepada sampel-sampel tertentu yang membawa kepada kefahaman umum. Dan juga kita boleh melalui statistik, kan, macam mana kita nak tahu contohnya kadar jenayah pada satu-satu negeri itu tinggi atau tidak. Kita pergi kepada statistik dia, tinggi, mana negeri yang tinggi dia contohnya. Jadi kita boleh melalui statistik. Dan juga melalui percubaan dan juga kekeliruan. Kita guna trial, maksudnya kita cuba. Okay. Dan juga melalui uji kaji. Dia boleh jadi melalui eksperimen juga. Eksperimen kepada satu-satu sampel tertentu membawa kepada satu pernyataan umum di akhirnya. Dan juga ada juga kaedah persampelan. Okey, nanti kita tengok macam mana contoh-contoh kajian induksi ni. Contoh pertama dia, contohnya pengkaji dia memerhati berdasarkan sebahagian jenis binatang makan. Contohnya, macam mana cara binatang ni makan. Lepas tu dia mendapati bahawa rahang yang bawah haiwan tersebut, dia bila dia mengunyah makanan, dia bergerak. Jadi maka kesimpulan dibuat bahawa semua binatang menggerakkan rahang bawah ketika makan.
Jadi dia tengok semua haiwan. Contohnya haiwan pertama tengok lembu. Lembu pun gerakkan rahang bawah contohnya. Lepas tu dia tengok haiwan kedua pula. Dia tengok kambing pun gerakkan rahang bawah juga. Jadi dia membawa kepada kesimpulan bahawa semua haiwan menggerakkan rahang bawah apabila makan. Okay, kita tengoklah kaedah ini dia boleh dianalogi seperti berikutlah. Kucing ketika makan menggerakkan rahang bawah, kambing ketika makan menggerakkan rahang bawah. Dia tukar yang depan je. Lembu, unta, keldai, harimau. Lepas tu dia membawa kepada kesimpulan bahawa semua binatang menggerakkan rahang bawah ketika makan. Okey, jelas Jadi dia menggunakan sampel. Dia pergi kepada haiwan ni dia tengok. Okey, dia pergi kepada haiwan ni dia tengok. Dia tak tengok semua kucing. Dia tak tengok semua kambing sebab kambing itu adalah satu jenis dengan kambing yang lain. Lembu itu adalah satu jenis dengan lembu yang lain. Jadi dia pergi kepada satu contoh je kambing, satu contoh je kucing, satu contoh je lembu. Lepas tu dia tengok semuanya gerakkan rahang bawah. Jadi dia membawa kepada satu kesimpulan. Ini menggunakan kaedah induksi ingat logik moden. Jadi membawa kepada bahawa semua haiwan menggerakkan rahang bawah untuk. Kita teruskan kepada kaedah penghujahan. Tadi kita dah tengok dah ada kaedah klasik, lepas tu ada kaedah moden kan. Jadi kita dah boleh tengoklah macam mana penghujahan daripada segi didaksi dan juga induksi dan juga silogisma. Tadi kita dah kenal lah sikit-sikit kan. Jadi ini antara kaedah penghujahan lah. Didaksi tadi kamu dah tahu dah juga, induksi pun kamu dah tahu juga. Kali ni kita berkenalan dengan abduksi pula. Okey, jadi didaksi ini macam tadi kita dah cakap tentang dia teori umum yang kita dapati daripada dia kesimpulan khusus. Kan kalau daripada teori itu semua premis tu benar, jadi kesimpulan dia tu akan benar. Contoh yang tadi kita dah tengok kan, contoh didaksi tadi adalah semua manusia mati. A adalah manusia dan A akan mati. Kan tadi kita dah cakap pasal Socrates kan. Socrates adalah manusia dan Socrates akan mati. Itu adalah didaksi. Jadi didaksi ini kita tengok dalam gambar rajah yang di bawah itu, dia bersifat top down. Maksudnya dia teori, lepas tu kita datangkan daripada teori tersebut satu hipotesis dan kita observe. Dan didapati premis itu yang datang daripada teori itu benar. Jadi terhasillah sama ada confirmation ataupun rejection. Sama ada kita terima premis tersebut sebagai benar ataupun premis tersebut sebagai salah dan kita tolak dia. Okey? Jadi itu adalah didaksi. Berbeza dengan induksi, dia bersifat daripada bawah ke atas. Kan itu adalah induksi, dia bottom up daripada bawah ke atas. Macam mana dia punya sifat dia? Tadi Ustazah dah terangkan dah juga kan antara induksi yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji, macam mana contoh-contoh induksi. Kebanyakan kajian-kajian moden ini dia adalah bersifat induksi kan, kaedah penghujahan dia. Jadi macam mana? Yang pertama, induksi ini dia tidak mempunyai syarat seketat kaedah didaksi. Kalau didaksi tadi macam saya cakap, dia tengok satu, dia nak kena pastikan satu kan. Tapi kalau induksi ini dia tidak bersyarat seketat didaksi lah. Dia mempunyai elemen ketidakpastian. Sebab apa? Sebab dia kaji sampel sahaja. Dia kaji satu-satu kumpulan sahaja. Jadi kesimpulan dia tidak semestinya benar. Itu induksi kan, yang kebanyakan kajian moden menggunakan kaedah inilah, kaedah penghujahan ini. Okey, jadi contohnya adalah A adalah manusia, A akan mati. Jadi kesimpulan dia semua manusia mati. Kan? Jadi kesimpulan itu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Betul tak? Sebab A manusia, A akan mati. Jadi betul ke A tu manusia? Tak pasti. Kemungkinan dia manusia, kemungkinan manusia tu mati, kemungkinan manusia itu tidak mati. Kan? Sebab dia punya premis 1 dan premis 2 itu dia daripada kecil ke besar, daripada bawah ke atas, daripada penyataan khusus kepada penyataan umum. Kita tak dapat nak pastikan dia punya kebenaran, tak sama macam didaktif tadi. Kalau didaktif tadi dia ada semua, jadi teori itu overall semua. Jadi sesuatu yang part dia adalah datang daripada yang overall tadi. Okey, jadi kalau induktif ini kita tak dapat pastikan, cuma penghujahan itu boleh diterima kan. Macam contohnya A adalah manusia, A akan mati. Jadi boleh jadi A itu adalah menyatakan bahawa semua manusia akan mati disebabkan A itu akan mati. Okey, tengok dia punya perbezaan dia lah. Perbezaan contoh dia kamu akan lebih faham lah. Okey, dan yang ketiga ada abduksi. Abduksi ni apa?
Abduksi ni adalah kesimpulan cuba dibuat bagi menjelaskan kenapa sesuatu itu berlaku dengan cara thinking backwards. Okey, contoh premis. Premisnya Aminah sedang tersenyum sambil memegang slip keputusan. Jadi apa yang sampai dalam kepala kita? Aminah dia pegang slip keputusan ni. Lepas tu dia senyum. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat? Jadi kita menganggar-anggarkan dan kita membuat hipotesis dan juga anggaran bahawa Aminah tu dapat keputusan yang baik sebab dia pegang kan. Ada tak orang dapat keputusan tak baik lepas tu dia senyum kan? Mungkin ada, tapi biasanya dia dapat keputusan baik lah. So antara kesimpulan menggunakan kaedah abduksi ini, yang pertama Aminah mendapat keputusan yang baik, Aminah telah mengulang kaji dengan baik, Aminah memahami subjek pelajarannya. Jadi kita beranggap-anggapan kepada reaksi Aminah itu sahaja. Itu adalah kaedah yang kita panggil dia sebagai abduksi. Okey, contohnya. Tadi Ustazah bagi contoh yang samalah antara didaksi, induksi dan juga abduksi supaya kamu nampak jelas apa beza antara ketiga-tiga kaedah penghujahan ini. Okey, contohnya abduksi ini, contoh dia adalah A akan mati. Semua manusia mati. Jadi A itu adalah manusia. Macam mana kita nak tahu A itu manusia? Takkanlah daripada penyataan yang A akan mati, jadi semua manusia mati, A itu manusia. Boleh jadi A itu bukan manusia. Boleh jadi A itu haiwan. Betul tak? Sebab haiwan pun mati juga. Jadi dia berandai-andaian ataupun hipotesis-hipotesis yang datang daripada satu perkara yang mungkin-mungkin. Itu adalah abduksi. Maksudnya hipotesis-hipotesis yang datang. Okey, jelas kan?